نسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الحافظ الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحسن المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الذي ليس كمثله شيء وهو السميع اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Syukur kita kepada Allah SWT kerana pagi ini kita masih lagi dalam keadaan seperti biasa, masih lagi dikekalkan Allah nikmat-nikmatnya bagi kita, masih lagi kita gunakan apa saja anugerah yang datang dari Allah SWT, anggota-anggota kita masih berfungsi dan dapat kita meneruskan kewajipan kita sebagai hamba-hamba Allah yang sebenarnya. Dan mudah-mudahan dengan itu kita akan terus menjadi hamba-hamba Allah, terus tunduk dan patuh kepada Allah, terus menikmati nikmatnya itu dan terus bersyukur dengan nikmat yang telah Allah beri kepada kita. Apabila bersyukur, itu tanda Allah nak tambahkan lagi nikmat itu bagi kita. Yang nak ditambah tu ialah keberkatannya, bukan bilangannya. Berkat. Supaya mata jadi berkat, telinga jadi berkat, lidah jadi berkat, tangan, kaki, perut, kemaluan semua jadi berkat juga. Bila dapat keberkatan,
barulah layak kita menerima rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bila dapat rahmat dari Allah Taala, barulah layak masuk ke dalam syurganya. Tanpa rahmat tidak akan dapat syurga. Kerana kita kalau masuk syurga pun hanya dengan rahmat Allah Taala. Nak dapat rahmat Allah Taala, segala nikmat yang Allah bagi kepada kita itu hendaklah diberkati. Kita menggunakan nikmat itu dengan sebaik mungkin. Barulah Allah bagi kita rahmat. Bila dapat rahmat, barulah kita layak masuk ke dalam syurga. Baik puan-puan, untuk pagi ini kita sambung lagi pembacaan kita. Masih lagi berkisar di atas faham Mu'tazilah ujungnya. Untuk pagi ini kita baca muka surat 182. Betul? Penghujungnya, bukan penghujung ni, penghujung cerita Mu'tazilah ni, penghujung sejarah-sejarah Mu'tazilah ni. Ni penghujungnya, iaitu yang nombor 8, aliran-aliran dalam kaum Mu'tazilah. Aliran tu artinya apa? Fahaman-fahaman. Macam mazhab lah. Kalau Ahli Sunnah wal Jamaah ada 4 mazhab kan. Ini macam aliran-aliran dah. Kumpulan-kumpulan Mu'tazilah tu. Dia ada berapa aliran di sini? Ada 13 alirannya. Mana Mu'tazilah tu ada 13 golongan. Dia semuanya berapa? Mu'tazilah ni, Syiah, Mu'tazilah, aliran-aliran yang selain daripada Ahli Sunnah wal Jamaah. Semuanya ada 72. Ada 72. Syiah aja ada 22. Mu'tazilah ada 13 ni. Macam-macam lagi ya. Khawarij ada berapa? Itu sampai ke 72 ya. 72 daripada yang selain daripada Ahli Sunnah wal Jamaah, semuanya tak betul. Semuanya bertentangan dengan fahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di antaranya apa? Aliran-aliran dalam kaum Mu'tazilah ni. Yang pertama kaum Mu'tazilah akhirnya berpecah. Bukan dia ikut sama aja dah, ada pecah-pecah antara satu sama lain juga. Di atas banyak aliran, banyak fahaman. Kerana setiapnya mempergunakan akalnya masing-masing. Akal itu kan serupa. Macam selera makan juga. Ada orang suka makan gulai tempoyak, ada orang suka makan gulai tocu, ada orang suka makan masak lemak, ada orang suka goreng aja. Itu selera kita. Macam itulah juga aliran-aliran pemikiran ikut otak. Apa yang dipahami oleh otak itu kan serupa, sama aja. Tak ada sama ya. Mesti ada perbezaan antara satu sama lain. Begitu juga Mu'tazilah ni. Dia tak mengikut nafs, tak ambil Al-Quran, tak ambil hadis Nabi sebagai panduan-panduan hidup dia. Dia ikut otak dia aja. Bila otak macam-macam lah. Ada orang nak rambut panjang, ada orang nak botak, ada orang nak rambut pendek, macam-macam. Ada orang sekat botak, sekat berambut. Macam-macam ya. Itu kalau ikut otak. Macam fashion hari ni, beza. Begitulah Mu'tazilah ya. Dia ikut otak aja. Kerana setiapnya mempergunakan akalnya masing-masing. Sedang akal mereka itu tidak sama. Mana boleh serupa akal ya? Tak sama. Selera tak sama, akal tak sama. Mana kata akal logik, mana kata akal tak logik dan sebagainya. Berbeza. Akal saya berbeza dengan akal perempuan ya. Perempuan pun tak rasa sama sendiri-sendiri pun macam-macam ada pemikiran masing-masing. Jadi tak ada sama. Ya. Akibat pendidikan mereka yang berlainan. Pendidikan pun beza-beza. Ada orang berpendidikan secara literal, secara sains, secara mantik, secara kesusastraan dan sebagainya. Macam-macam. Jadi lain pendidikan, lainlah pahamannya. Dan akibat zaman. Ada zaman pun beza-beza. Macam kita jugalah fashion kita. Zaman ini lain fashionnya. Sebelum ini ada fashion lain. Zaman kita muda-muda tu lain fashionnya ya. Macam itulah. Dia berbeza antara satu sama lain. Akibat pendidikan mereka yang berlain-lain dan juga akibat zaman dan tempat mereka yang berbeza-beza. Tempat pun beza-beza juga. Ada tempat ini suka yang ini, tempat ini macam ini budayanya, berkaya ini, tempat ini lain budayanya, orang kampung lain budayanya, orang bandar lain budayanya, orang dalam hutan lain budayanya, macam-macam.
Tapi dalam satu hal mereka semuanya hampir sepakat. Apa dia sepakatnya? Bahawa perbuatan manusia, geraknya, diamnya, perkataannya, perbuatannya, semuanya tidak dijadikan oleh Allah Ta'ala. Mereka kata itu bukan Allah menjadikan dia jadi dia. Allah tak menjadikan saya jadi saya, kata mereka, ya, kata orang Mu'tazilah ni. Apa yang saya buat tu adalah ikut fikiran saya. Tak ada kena-mengena, tak ada kait mengain dengan Allah. Kalau saya rajin, berjayalah saya. Kalau saya malas, gagallah saya. Begitu juga yang lain-lain. Dia ikut otak dia aja. Tak sama. Bukan tak ada kena-mengena dengan Allah. Bukan Allah menjadikan saya sebagai saya. Bukan Allah tu menentukan saya ni saya. Bukan Allah menentukan perempuan sebagai perempuan. Tak ada kena-mengena dengan Allah. Apa saja yang perempuan lakukan, itu hak perempuan masing-masing. Ikut otak masing-masing. Kalau rajin make up, lawa lah kan. Tak rajin make up, buruk jadinya. Begitulah. Ikut otak dia aja. Mu'tazilah macam tu lah. Tak ada kait dengan Allah Ta'ala. Padahal kita Ahlussunnah wal Jamaah, kita kena faham. Untung baik dan untung jahat datangnya daripada siapa? Dari Allah, ya. Allah nak jadikan kita ni baik, Allah menentukannya. Allah nak jadikan kita jahat, Allah juga menentukannya, ya. Jadi semua itu apa saja, semua kita ni di dalam genggaman Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi Mu'tazilah kata ada, kamu buat sendiri. Maka ubat mesti baik. Rajin mesti berjaya. Malas gagal. Itu tak ada kena-mengena dengan Tuhan. Jadi itu biasanya. Sebahagian mereka memfatwakan bahawa pekerjaan manusia diciptakan oleh manusia sendiri. Apa kita buat itu cipta sendiri. Akal kita yang menentukannya, ya. Sebahagian mengatakan tidak ada yang menjadikan, melainkan terjadi sendiri. Itu yang kata alam dia jadi dengan sendirinya. Itu yang katakan nature tu jadi sendiri tu. Ya. Ada perkataan nature, ada dengar perkataan nature tak? Alam ni sendiri kata. Dia bermula dari atom. Atom tu kompor jadi tubuh. Tubuh tu disusun jadi jasad manusia, jadi jasad binatang, jadi jasad rimau, jadi jasad kera, jadi jasad buruk. Kemudian atom kompor tu jadi apa? Mula-mula jadi buruk. Manusia ni dulu asalnya buruk. Kata dia orang-orang yang ikut otak fikiran dia, ya. Asalnya buruk kan. Betul ke kita ni asal dari buruk? Saya percaya, angkat tangan. Siapa percaya manusia jadi buruk, maknanya tok nenek dia dulu buruk lah tu. Ya, kita percaya manusia ni asalnya dari apa? Dari Adam. Adam bertemu dengan opah kita Hawa, maka lahirlah manusia-manusia sampai hari ini, ya. Itu yang kita percaya, ikut Islam. Tapi Mu'tazilah tak ikut cara itu. Walaupun mereka mengaji Quran, walaupun mereka mengaji hadis dan sebagainya, tak pakai itu. Dia ikut otak dia aja. Ditolaknya hadis, ditolaknya nas Al-Quran dan sebagainya. Tak ada kena-mengena dengan Allah. Sebahagian mereka memfatwakan bahawa pekerjaan manusia diciptakan oleh manusia sendiri. Dia buat sendiri. Sebahagian mengatakan tidak ada yang menjadikan, melainkan terjadi sendiri. Alam jadi sendiri, pokok jadi sendiri, matahari jadi sendiri, manusia jadi sendiri, binatang jadi sendiri. Tak ada kena-mengena dengan Tuhan. Dan sebahagian mereka mengatakan bahawa semuanya terjadi saja sesuai dengan undang-undang alam. Dia sesuai dengan undang-undang alam. Itu sebab di negara-negara yang panas, di negara-negara yang panas, dia badannya korang bulunya. Macam kita ni orang Melayu ni, korang bulu roma korang, semuanya korang. Tapi di negara-negara yang sejuk, bulunya tebal, janggutnya panjang dan sebagainya. Dia ikut tempat dia. Padahal berjanggut ke tak berjanggut ke, siapa menentukannya? Allah Ta'ala. Lebat ke, tebal ke, jarang ke, siapa menentukannya? Allah Ta'ala. Itu yang kita faham, ya. Jadi berbeza dengan fahaman Mu'tazilah tadi. Dia ikut tempat, ikut keadaan, ikut pengalaman. Melainkan terjadi sendiri aja, ya. Sebahagian mereka mengatakan bahawa semuanya terjadi saja
sesuai dengan undang-undang alam, ikut keadaan alam. Kalau panas, korang bulu rumahnya. Tak. Kalau sejuk, tebal bulunya. Sebab burung tu tebal bulunya ya. Rimau tu tebal bulunya. Dan sebagainya. Itu pahaman Mu'tazilah. Ada berbagai aliran. Ini aliran ada 13 tadi ya. Yang pertama di antara aliran-aliran yang terbesar dalam kaum Mu'tazilah ialah yang pertama aliran Wasiliyah, iaitu aliran Wasil bin Atha. Nama ketuanya Wasil bin Atha. Yang kedua aliran Huzailiyah, iaitu aliran Huzail Al-Allaf. Ya. Yang ketiga aliran Nazamiyah, iaitu aliran Sayyar bin Nazam. Itu ketua nama dia ya. Sayyar bin Nazam. Nazamiyah ya. Yang keempat aliran Haisiyah, iaitu aliran Ahmad bin Hais. Nama ketuanya Ahmad bin Hais. Itu yang keempat. Yang kelima aliran Basyariyah. Iaitu aliran Bashar bin Mu'atmar. Bashar bin Mu'atmar. Nyebut telur lidah. Itu nama orang dulu itulah. Kita orang Melayu orang dulu ke lain namanya kan? Macam-macam namanya. Yuk Endor lah namanya. Yuk Mutu pun ada. Zaman dulu ya. Berbeza-beza dengan hari ini. Hari ini sudah macam-macam nama ya. Itu Basyariyah. Namanya Bashar bin Mu'atmar. Yang keenam aliran Ma'mariyah, iaitu aliran Ma'mar bin Ubaid As-Salami. Ya, tak payah hafal tak apa ya. Salah sebut pun tidak berdosa. Kayak Quran ya. Yang tujuh aliran Mizdariyah, iaitu aliran Abu Musa Al-Mizdar. Abu Musa Al-Mizdar. Itu aliran yang ke bawah, yang ke-8. Ada yang 7. Yang ke-8 aliran Samariyah, iaitu aliran Samamah bin Atrash. Ar-Rash ya, Ar-Rash. Yang ke-9 aliran Hishamiyah, yaitu aliran Hisham bin Umar Al-Fathi ya. Hisham, namanya Hisham bin Umar Al-Fathi. Yang ke-10 aliran Jahiziyah, yaitu aliran Utsman Al-Jahiz. Nama Al-Jahiz ni Utsman tu digelar Al-Jahiz. Mengeluarkan dari itu Al-Jahiz. Ada untuk keturunan tak apa Jahiz ya, macam itulah. Atau tempat dia berasal dari Jahiz kan. Yang ke-10 tadi Jahiziyah. Yang ke-11 aliran Khayatiyah, iaitu aliran Abu Hasan Al-Khayat. Bukan Hasan Asy'ari ya, Abu Hasan Al-Khayat. Abu Hasan Asy'ari pengasas apa? Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini orang lain. Namanya Hasan Al-Khayat. Yang ke-12 aliran Jubayyah. Aliran Jubayyah, iaitu aliran Abu Ali Al-Jubai. Al-Jubai ni apa entah nama tempat ke nama keturunan saya tak tahu ya. Yang ke-13 aliran lain yang banyak lagi. Itu jadi 12 disebutnya. Lagi tu sekian dan lain. Itu aliran-aliran dalam fahaman apa? Mu'tazilah. Kemudian akan datang kita ini kita baca ni apa? Yang lepas ini, iaitu apa perbezaan pendapat Mu'tazilah dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Apa bezanya? Kita nak baca ya. I'tiqad kaum Mu'tazilah yang bertentangan dengan i'tiqad kaum Ahlus Sunnah wal Jamaah. Apa bezanya? Apa berlainan antara Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan Mu'tazilah? Apa lainnya? Ini kita nak bahas ke sini ya. Yang pertama, buruk dan baik ditentukan oleh akal. Padahal kita percaya buruk dan baik itu ditentukan oleh apa? Siapa menentunya? Allah. Itu kita kena faham betul ya. Mujuk Allah jadikan kita ni kita. Alhamdulillah. Berkuasa Allah tu menjadikan kita ni lain daripada kita. Ya ke tak? Berkuasa ke tak Allah menjadikan kita ni jadi
pengedar dadah berkuasa kan? Berkuasa. Apa saja Allah kehendaki semua berkuasa Allah melakukannya. Tapi dia tak jadi dengan kita. Dia jadikan kita ni kita. Dia jadikan saya ni ustaz. Dia jadikan perempuan tu pendukung perjuangan Islam umpamanya. Semua ketentuan itu dari Allah SWT. Alhamdulillah. Syukur kita kerana Allah menjadikan kita ni kita. Allah tak jadikan kita ni kumpulan-kumpulan yang menentang agamanya. Allah tak jadikan kita ni kumpulan-kumpulan yang bersekongkol dengan Abu Jahal, yang bersekongkol dengan Abu Lahab, yang bersekongkol dengan Firaun dan sebagainya. Allah jadikan kita ni kita. Alhamdulillah. Tapi kata Mu'tazilah, apa saja yang berlaku pada diri mereka itu ketentuan daripada diri mereka sendiri. Mereka menentukan diri dia sendiri. Buruk ke baik ke, akal menentukannya. Kaum Mu'tazilah berpendapat bahawa buruk dan baik ditentukan oleh akal. Mana yang baik kata akal, baiklah dia. Dan mana yang buruk kata akal, buruklah dia. Padahal akal kita ni bukannya elok betul, bukan semuanya elok. Kadang-kadang akal kita kata benda baik, tapi yang sebenarnya buruk. Contoh apa? Contoh riba. Akal kata kalau nak maju, amalkan riba. Boleh kita beli harta, boleh kita beli mutaka, boleh beli tanah, boleh berniaga kalau amalkan riba. Tapi Islam kata apa? Riba tu haram. Wa ahallallahu al-bai' wa harrama riba, kata Allah dalam Quran. Jadi kita berpandukan Quran ke berpandu dengan akal? Berpandu dengan Quran. Akal kata kalau riba tu boleh maju, senang kita boleh memiliki harta. Akhir zaman ni kita kena amalkan riba. Kalau tidak macam mana nak maju, macam mana nak memiliki harta, kata akal. Tapi Allah kata haram tu haram tu. Ikut pendapat Allah, bukannya pendapat kita. Tapi Mu'tazilah tidak. Mu'tazilah kata riba tu tidak haram. Padahal riba tu asalnya dari Yahudi. Yahudi dengan Yahudi dia haram melakukan riba tau. Dia hanya boleh melaksanakan riba dengan lain daripada Yahudi. Itu ribanya. Lagi apa contoh? Menutup aurat. Kalau akal kata mana sesuai, negara kita ni orang bertudung-tudung. Kenapa? Negara ni panas, lubang lembu. Anggap hijau. Tapi Allah kata apa? Apa kata Allah? Ya ayyuhan nabi qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabibihin. Surah Al-Ahzab ayat 59. Wahai Nabi, beritahu kepada isteri-isteri kamu dan anak-anak perempuan kamu dan juga wanita-wanita yang beriman, hendaklah mereka melabuhkan tudung kepala mereka hingga ke paras dada. Jadi maknanya ada perintah suruh kita menutup aurat. Tapi orang-orang ikut akal mana sesuai. Tengok keadaan cuaca lah. Kalau di negeri barat boleh lah tu. Dia sejuk. Kalau dia panas macam Malaysia ni, mana sesuai nak tutup. Hak kerja Azmi tutup ni. Dia kalau ikut akal. Tapi yang mana kita nak ikut? Ayat Quran ke akal? Yang mana nak ikut? Ayat Quran. Kita ikut Nabi ya. Kita ikut Nabi. Wa ma atakumur rasul fakhudhu, kata Allah. Allah perintahkan apa yang disuruh oleh kamu oleh Nabi hendaklah kamu buat, dan apa yang dilarang bagi kamu oleh Nabi hendaklah kamu tinggalkan. Wa ma nahakum anhu fantahu, apa saja yang dilarang oleh Nabi hendaklah kamu tinggalkan. Itu pahaman kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, kerana dia bersesuaian dengan ayat Quran. Jadi sumber Ahlussunnah wal Jamaah itu 4. Yang pertama Al-Quranul Karim, yang kedua hadis Nabi SAW, yang ketiga ijma' ulama', yang keempat qiyas. Itu sumber hukum kita. Tapi Mu'tazilah tidak ikut akal. Kalau logik akal dia terima, kalau tak logik dia tak terima. Itu bezanya. Kemudian kepercayaan seperti ini tidak dibenarkan oleh kaum Ahlussunnah wal Jamaah. Ikut akal tak dibenarkan oleh Ahlussunnah wal Jamaah. Kerana yang menentukan buruk dan baik itu adalah Tuhan dan Rasulnya, atau katakanlah Quran dan Sunnah, atau katakanlah Quran dan Sunnah bukan akal. Jadi mana Al-Quran dan Sunnah itu bukan akal.
Kita kena ikut Quran, kena ikut sunnah. Dua-dua itu bukan akal, ya. Jangan ikut akal. Kalau sesuai dengan akal boleh ikut, tak sesuai jangan ikut, ya. Nah, itu bezanya antara pahaman kita dengan pahaman Mu'tazilah, Khawarij, lagi apa lagi, Syiah dan sebagainya. Ya, itu perbezaannya. Apa yang dikatakan baik oleh syariat, iaitu sunnah Al-Quran dan sunnah itu syariat. Ya, syariat itu apa? Jalan dari Allah Taala, itu syariat, ya. Hukum-hukum dari Allah Taala, itu namanya syariat. Syariah itu jalan artinya. Jalan yang ditetapkan oleh Allah dan Rasul, itu namanya syariah. Ya, apa yang dikatakan baik oleh syariah, iaitu Al-Quran dan sunnah, maka baiklah ia. Dan apa yang dikatakan buruk olehnya, buruklah dia, ya. Kalau Quran kata buruk, buruk itu. Hadis kata buruk, buruk itu. Itu pahaman kita. Tapi Mu'tazilah kata tak, ikut akal dulu. Walaupun Quran kata baik, akal kata buruk, dia ikut apa? Dia ikut akal. Tak usah ikut Quran, tak usah ikut hadis. Itu. Jadi berbeza dengan pahaman kita, ya. Bagi Ahlus Sunnah, akal itu dipakai untuk meneliti sebagai alat pelaksana, bukan untuk menentukan hukum satu. Akal tu kita gunakan untuk menjalankan syariat. Akal kata macam mana nak buat yang wajib, nak sembahyang umpamanya. Jadi kita gunakan akal tu, macam mana kita mudah nak sembahyang, macam mana kita mudah nak ambil wuduk. Akal kata kita gali perigi umpamanya. Gali pergi untuk dapat wuduk. Maka kita ikut itu. Tapi yang menentukan kita nak sembahyang mesti berwuduk tu apa? Syariat menentukannya. Kalau kamu nak sembahyang mesti ada wuduk. Jadi macam mana nak wuduk? Nak cari air? Korek telaga umpamanya. Akal kata tokal, maka kita ikut akal itu untuk menjalankan perintah Allah. Bukan mempertikaikan. Dengan gunakan akal itu, sesuai ke tak tempat kita ni berwuduk, sesuai ke tak tempat kita ni sembahyang. Jangan, itu bukan peranan akal. Peranan akal tu untuk menentukan macam mana nak melaksanakan hukum Allah. Kita tahu benda tu wajib, kita gunakan akal. Macam mana nak menjalankan yang wajib tu, macam mana nak melakukan yang wajib tu. Kita tahu benda tu haram, kita gunakan akal untuk mencegah diri kita supaya jangan melakukan perkara-perkara yang haram itu, ya. Itu guna akal. Bukan gunakan akal itu untuk menentukan betul ke tak betul ke syariat Islam itu. Itu tak betul, ya. Akal itu digunakan untuk melaksanakannya. Boleh gunakan akal. Itu sebab Allah kata afala ta'qilun, apakah kamu tak berakal? Afala tatafakkarun, apakah kamu tak boleh berfikir? Afala tatazakkarun, apakah kamu tak boleh menerima peringatan? Itu bezanya antara pahaman kita dengan pahaman Mu'tazilah, pahaman Syiah dan lain-lain, ya. Kita gunakan akal tu untuk menjalankan syariat, bukan untuk menentukan betul ke tak betul yang syariat itu. Tak ada, itu bukan kerja kita. Allah mengkabul Al-Quran. Dia Allah kata apa? Apabila diseru kamu kepada Allah, idza du'u ila Allah wa rasulih liyahkuma bainahum an yaqulu sami'na wa ata'na. Apabila diseru kamu untuk menjalankan kerja-kerja yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala, maka kamu akan berkata sami'na wa ata'na. Bahawasanya kamu akan berkata kami dengar dan kami patuh. Macam mana nak patuh? Itu terpulang pada akal. Macam ke Mekah, orang dulu pegah naik apa? Naik unta. Tapi akal tu pandai pula buat kapal terbang, ya. Itu tak apa. Menggunakan akal tu untuk menjalankan perintah Allah, baru kita boleh cepat pergi ke Mekah. Masa dulu zaman-zaman moyang-moyang kita tu, dia pergi Mekah berapa lama? Berbulan-bulan. Tengok angin pula. Bila angin tu menuju ke arah Arab Saudi, baru kapal tu berlayar. Apa tu? Sudah pandai manusia membuat kapal berenjin betul, ya. Sudah pakai je, dia tak ada ikut angin dah. Apa tu? Sekarang ni dah naik kapal terbang 10 jam dah sampai. Makan pagi di Kuala Lumpur, minum petang di Mekah. Dah sampai Mekah, ya, minum petang. Itu dah punya apa ni? Hebatnya akal manusia hari ini, ya. Itu sebab manusia jadi mulia kerana ada akal, ya. Kena gunakan akal untuk menjadi untuk membantu dia dalam kehidupan. Itu sebab manusia itu mulia.
Allah kata apa? Walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil bar wal bahr wa razaqnahum minat thayyibat. Sesungguhnya kami hendak memuliakan anak Adam, manusia-manusia itu Allah nak memuliakan. Dan diberi mereka tonggangan di daratan dan di lautan. Yang ada kenderaan manusia aja, lain tak ada. Mengapa manusia ada kenderaan? Kerana dia ada otak, ada akal, boleh berfikir, boleh mencipta kereta api, mencipta motor, mencipta bas, mencipta apa saja kan. Dan mencipta kapal terbang. Lain-lain makhluk akal ada, otak ada tapi tak berfikir. Tapi manusia boleh fikir. Jadi kita gunakan fikiran itu untuk menjalankan syariat Allah Ta'ala, bukan untuk menentukan betul ke tak betul syariat Allah tu. Untuk menjalankan syariat Allah tu mesti betul aja. Kita mesti terima betul itu dalam Islam, betul semua. Macam mana nak diperintah kita wajib sembahyang, macam mana nak sembahyang? Gunakan akal tu. Macam mana nak memudah pergi sembahyang? Macam mana nak ambil wuduk dan sebagainya. Itu gunakan akal. Bukan untuk mempertikaikan hukum Allah. Kita gunakan akal itu untuk menjalankan perintahnya. Perintahnya ada 5 aja. Yang pertama wajib, yang kedua haram, yang ketiga sunat, yang keempat makruh, yang kelima harus. Gunakan akal itu untuk menjalankan perintah Allah. Yang wajib gunakan, macam mana nak dapat yang wajib. Yang haram gunakan, macam mana nak meninggalkannya. Yang sunat gunakan, macam mana nak membuatnya sebanyak-banyak mungkin. Yang makruh gunakan akal juga untuk mengelakkan daripada melakukannya. Yang harus, macam mana nak jadikan ibadah. Itu gunakan akal kan? Faham ke ni? Itu guna akal kita, bukan untuk mempertikaikan hukum Allah, untuk menjalankan perintah Allah. Itu akal kita. Itu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Berbeza dengan Mu'tazilah. Apa yang dikatakan baik oleh syariah, iaitu Quran dan Sunnah, maka baiklah ia. Dan apa yang dikatakan buruk olehnya, maka buruklah ia. Kadang-kadang kalau ikut akal, kita rasa baik belaka. Macam gula, sedap tak? Gula sedap tak? Tapi kalau makan gula je kerja, setiap malam gula je ngisapnya, Coca-Cola 2 botol semalam, 2 botol semalam, 2 botol malam, macam apa jadi? Kerja mana? Kerja akal kita itu bagus, sedapnya. Tapi dia boleh menyebabkan macam mana? Begitu juga kalau dia setiap malam makan sup aja, sup ekor, sup kambing, sup lembu, sup aja macam. Kena sebulan macam. Udah darah tinggi. Kemudian lauk dia hari-hari, sotong, kerang, lala, hati apa? Sudah jadi apa? Jadi gaul. Itu kalau ikut akal ya. Kalau sedap pergi gemuk. Tak sedap tak makan. Ubat. Apa rasa ubat? Pahit. Tapi kalau tak makan ubat macam? Penyakit berlarutan, tak nak makan ubat. Yang makan ubat pun kadang-kadang berlarutan juga, ini kan langsung tak makan lagi ya. Itu kalau ikut akal. Mu'tazilah tak ada. Mu'tazilah dia ikut akal je ya. Apa yang sesuai berdakal dia buat, yang mana yang tak sesuai dia tak buat. Itu kaum Mu'tazilah ya. Bagi ahli sunnah, akal itu dipakai untuk meneliti sebagai alat pelaksana untuk melaksanakan perintah Allah, bukan untuk menentukan hukum sesuatu. Yang sebenar-benarnya berhak menentukan hukum-hukum adalah Quran dan Sunnah ya. Yang betul-betul boleh menentukan hukum ialah Allah melalui Al-Quran dan juga Nabi melalui sunnah-sunnahnya. Ya. Dan sunnah yang lain tidak, yang lain tak ada. Diakui oleh kaum Ahlus Sunnah wal Jamaah bahawa akal itu diberi wewenang. Wewenang apa? Peranan tertinggi untuk memahami tiap-tiap satu. Itu wewenang nama. Cakap apa ni tak cakap Indonesia lah. Yang Indonesia macam mana tahu, saya pun tak tahu ya. Wewenang untuk menyenangkan. Tertinggi, yang paling tinggi untuk memahami tiap-tiap satu. Gunakan akal. Baik masalah yang kecil ataupun masalah yang besar, gunakan akal tu. Macam mana nak menyelesaikan masalah itu. Dan bahkan untuk mengenali wujudnya Allah, nak kenal Allah tu. Nak tahu sifat Allah wujud, macam mana wujudnya. Berkuasanya Allah tu macam mana kuasanya. Mendengarkan Allah tu macam mana mendengarnya. Melihat Allah tu macam mana melihatnya. Serupa dengan makhluk. Allah mendengar serupa ke dengan mendengarnya makhluk? Tak sama. Kena belajar itulah. Walaupun payah nak faham, tapi kita belajar juga.
Kerana sifat Allah tu tak sama dengan sifat makhluk. Kita ni makhluk dijadikan Allah Ta'ala. Allah bukan makhluk, Allah tu pencipta. Jadi Allah mendengar, kita mendengar. Nama serupa, kita mendengar, Allah mendengar. Tapi kita mendengar ada apa? Ada telinga. Telinga tu pula ada lubang. Dalam lubang tu pula ada, dalam lubang telinga tu ada apa? Ada kulit nipis. Namanya apa? Gegendang. Ya. Bila keluar suara, gegendang tu bergetar. Tahu getar? Getaran, ya? Getaran jiwa tu. Dia bergetar tu, baru kita dengar. Tapi Allah, dia dengar pakai telinga kan? Puan-puan, Allah dengar bertelinga ke? Ada telinga ke Tuhan? Tak ada. Macam mana Allah dengar? Allah dengar dengan sifat sama. Sifat sama atau samun, ya. Dia mendengar dengan samanya, tak perlu telinga. Telinga tu Allah cipta. Bagi kepada Haji Ibrahim, bawa Haji Ibrahim dengar. Ya, gegendang tu Haji Ibrahim dengar. Kadang gegendang tu bergetar. Itu sebab kalau orang tu makin lama makin tua, makin lama makin tua, makin lama makin tua, telinganya apa? Budak makin lama makin pekak. Ya tak? Saya sekarang dah pekak ni. Saya ni keturunan orang pekak-pekak tu. Tok saya tu paling pekak sekali. Kenapa? Gegendang ni dah tebal. Bila tebal, suara masuk dalamnya dia tidak bergetar. Tahu tidak bergetar? Tak ada ya. Jadi diam itu. Saya tak dengar lah. Faham ke kat sana? Itu peranan telinga kita. Serupa dengan Allah, Allah tak perlu itu. Allah tak perlu alat, tak perlu perkakas. Allah dengar je, tak pernah tak dengar, ya. Kita melihat dengan apa? Dengan mata. Pada mata itu ada apa? Ada benda hitam, tak apa panggil? Kanta. Bukan buah kanta lain ni, kanta yang tak pada mata, ya. Itu orang nampak. Tapi Allah tak perlu kepada mata. Mata tu ciptaan Allah bagi pada manusia, maka manusia pun nampak, ya. Sebab kanta tu mula-mula makin lama makin berselaput, makin lama makin selaput, makin lama makin berselaput. Sudah langsung tak nampak. Kabur lama-lama tak nampak. Pakai tromin pun tak nampak. Sudahnya pakai hablo tu pun tak nampak juga, ya. Macam tu guru saya dulu, Tuan Haji Abdul Aziz Tambun, tahu? Dia sudahnya pakai hablo tu. Ngajar, dia minat ngajar. Mata tak nampak. Buka selaput pun tak nampak lagi. Sudah pakai hablo ngajar ya. Kerana dia minat ngajar. Itu manusia. Makhluk. Tapi Allah tak perlu kepada mata. Allah tak perlu kepada mata untuk melihat, tak perlu kepada telinga untuk mendengar, tak perlu kepada lidah untuk bercakap, tak perlu apa-apa. Allah tak perlu kepada alat, tak perlu kepada perkakas. Dia sifatnya memang melihat, sifatnya memang mendengar, sifatnya memang mengetahui. Ilmu Allah tu bukan pula macam kita ni mula-mula tak tahu tu belajar tahu lama-lama jadi pandai. Allah pengetahuan dari mula lagi dah, tahu je dia. Tak ada payah belajar, ya. Dia tahu je. Itu bezanya sifat Allah dengan sifat makhluk. Itu kefahaman kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi bagi Ahlus Sunnah, akal itu dipakai untuk meneliti sebagai alat pelaksana untuk melaksanakan perintah Allah, bukan untuk menentukan hukum sesuatu. Betul ke tak, baik ke tak baik, itu kita tak tahu. Allah je yang tahu, ya? Yang sebenar-benarnya berhak menentukan hukum-hukum adalah Quran dan Sunnah. Yang lain tidak. Diakui oleh kaum Ahlussunnah bahawa akal itu diberi wewenang tertinggi, peranan tertinggi untuk memahami tiap-tiap satu. Baik masalah yang kecil ataupun masalah yang besar. Dan bahkan untuk mengenali wujudnya Allah. Kita nak kenal sifat Allah tu macam mana? Wujudnya Allah tu macam mana? Kita pun wujud juga. Tapi beza tak wujud kita dengan wujud Allah? Beza tak? Beza. Kita ni, wujud kita ni bermula daripada tiada, kemudian sudah jadi ada. Allah tak pernah tak ada. Ada je. Lagi beza lagi satu. Wujudnya kita ni kerana sesuatu kerana. Ngapa saya wujud? Ngapa perempuan wujud? Kerana ada ibu, ada bapa. Allah ada ibu bapa? Ada ke bapa Allah? Ada ke mak Allah?
Tak ada. Dia wujudnya ada je. Tidak dikerana oleh sesuatu kerana. Kita ada mak, ada bapa, adalah kita. Itu bezanya. Itu sebab Allah tu sifatnya laisa kamitslihi syai'. Tidak menyerupai sesuatu. Apa pun tidak menyerupai sesuatunya dengan Allah, dan sesuatu pun tidak menyerupai Allah. Itu dia. Itu bezanya. Jadi nak mengenal Allah tu, sebab kena belajar sifat 20. Dan sifat-sifatnya diperguna juga akal fikiran. Nak tahu tu kena akal lah. Kalau tak ada akal tak erti. Kalau akal tak ada, macam mana Allah tu tidak ada permulaan? Kalau akal tak boleh fikir. Itu yang jadi merin tu. Tahu merin? Mering. Bukan merin polis. Merin polis bagus. Ini mering otak. Sengit otak tu. Kenapa? Kerana dia tak boleh fikir. Jadi kena banyak fikir. Itu gunakan akal untuk mengenal Allah Ta'ala. Macam mana penglihatan Allah Ta'ala, nak tahu, kena gunakan akal. Macam mana pendengaran Allah Ta'ala, kena gunakan akal. Bukan gunakan akal tu untuk menentukan Allah dengar ke tak, bukan. Kita percaya Allah tu dengar. Macam mana? Itu gunakan akal. Bukan menentukan Allah tahu ke tak tahu. Tak ada. Gunakan akal tu. Macam mana kita meneliti supaya kita sedar, kita faham bahawa Allah tu Maha mengetahui dan sebagainya. Itu kena belajar yang tu. Itu gunakan akal. Dan sifat-sifatnya dipergunakan juga akal fikiran. Diakui bahawa dalam Al-Quran banyak sekali ayat-ayat yang menyuruh manusia mempergunakan akalnya. Banyak. Allah soal manusia, afala ta'qilun, apakah kamu tidak berakal? Afala tatafakkarun, apakah kamu tak boleh berfikir? Afala tatazakkarun, apakah kamu tak boleh dapat peringatan? Itu banyak. Allah cabar manusia yang gunakan akal tu. Dan mengejek orang-orang yang tidak mahu memakai akalnya. Orang tak nak gunakan akal tu, Allah ejek je. Allah perdi ya. Akan tetapi dalam menetapkan hukum, ini halal ke haram ke? Ini halal, ini haram, ini pahala, ini dosa. Dan menetapkan hal-hal yang menjadi di alam, yang terjadi di alam ghaib. Macam mana syurga itu macam mana? Seperti syurga dan neraka, hari berhisab, hari pembalasan, semuanya itu hanya ditetapkan oleh syariat dari Tuhan. Tuhan yang menentukannya. Bukan ikut akal. Macam mana hisab itu macam mana? Kerana agama itu punya Tuhan. Yang punya siapa? Allah yang punya. Bukan punya akal. Bukan akal saja. Masuk agama tu, akal tu dalam agama, Tuhan pun memiliki agama. Itu ada hisab, ada mizan, ada titi siratal mustaqim. Kalau ikut akal payah nak mikirnya. Macam mana nak menyeberangi titi siratal mustaqim, sedangkan titi siratal mustaqim tu besarnya besar mana? Lebih kecil daripada rambut. Macam mana ni? Akal payah nak mikirnya. Tapi kena percaya, kerana itu adalah sabda daripada Nabi Muhammad kita, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Panjangnya dari tepi ke tepi, 15,000 tahun perjalanan, 5,000 tahun mendaki, 5,000 tahun mendatar, 5,000 tahun menurun. Macam mana kalau akal bikin? Itu kan nak lepas macam mana boleh lepas? Tapi kata Nabi, orang yang beriman dan beramal soleh, dia akan merasakan titi itu besar, bukan kecil, bukan kecil-kecil berambut. Senang dia menyeberanginya. Dan ada orang menyeberanginya seperti kilat menyambar. Sudah dah lepas aja. 15,000 tahun perjalanan, sudah dah lepas aja. Ada orang menyeberanginya seperti burung terbang, tak ada apa yang menghalang dia. Ada orang menyeberangi titi siratul mustaqim itu seperti kuda berlari. Ada yang seperti orang berlari, ada yang seperti orang berjalan kaki, ada yang seperti orang merangkak. Perlahan tu. Ada yang mengesut lagi perlahan. Kalau ikut akal memang payah nak terima ya. Ada orang menyeberanginya ada kenderaan, iaitu mereka yang melazim ke diri semayang berjemaah. Tempat dia semayang itu akan jadi kenderaan dia untuk meniti siratal mustaqim. Itu payah kena ikut akal ya. Jadi kenapa akal tu sesuaian dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersesuaian dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bersesuaian dengan firman Allah Subhanahu wa taala ya.
Kemudian inilah suatu pertentangan yang sangat tajam antara Mu'tazilah dan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu biasanya yang membawa akibat-akibat dalam hukum. Ada akibatnya. Kaum Ahlus Sunnah wal Jamaah menetapkan hukum buruk dan baik sesuatu bila Tuhan dan Rasul mengatakan bahawa hal itu buruk. Atau baik. Bila sembahyang baik kata Tuhan, baik kata Nabi ya. Bila berzina buruk kata Tuhan, buruk kata Nabi. Bila merampak buruk kata Nabi, buruk kata Allah ya. Itu. Yang menentukan siapa? Allah dan Rasul. Kita bukan akal kita ya. Jelas. Bila Tuhan dan Rasul mengatakan bahawa hal itu buruk atau baik, walaupun akal manusia katakanlah bertentangan dengan itu. Akal kata kalau lelaki dan perempuan dah hendak suka sama suka, apa salahnya berzina lah, kata akal ya. Tapi Allah kata apa? Jangan, wala taqrabuz zina innahu kana fahisha. Jangan kamu hampir dengan zina, kerana ia adalah satu perbuatan yang sangat keji, wasa'a sabila, dan jalan yang sangat buruk. Bila Allah kata larang, jangan buat. Walaupun akal setuju. Macam di barat dia ikut akal. Kalau lelaki dan perempuan suka sama suka, mereka duduk serumah, tak payah kahwin. Tak payah kahwin, duduk serumah. Dapat anak, diakui anak tu, anak siapa ya? Itu di barat. Tapi dalam Islam tak boleh. Mesti melalui institusi perkahwinan baru diterima ya. Itu bezanya. Kalau orang barat tu lah dia kafir, dia tak ada hukum bagi dia. Tapi orang ini orang Islam ni, pahaman Mu'tazilah, Syiah pun begitu juga. Suka dengan suka ada kahwin kontrak. Tahu? Kahwin kontrak tahu? Dia suka dengan sebuah, kita kahwin selama 4 bulan dia. Perempuan setuju, lelaki setuju, kahwin. Dan sebagainya. Kalau bercerai, dia tak ada bertanggungjawab di atas anak yang dilahirkan tu. Itu Syiah, beza dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kahwin apa gelarnya? Syiah ni kahwin apa gelarnya? Kahwin mut'ah. Itu Islam tu. Tapi berbeza dengan fahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah ya. Kemudian kaum Ahlus Sunnah wal Jamaah menetapkan hukum buruk dan baik satu itu bila Tuhan dan Rasul mengatakan bahawa hal itu buruk atau baik, walaupun akal manusia katakanlah bertentangan dengan itu. Kaum Mu'tazilah memutar arti, arti mutablik. Arti itu diputar-putarnya ya. Dia baginya mana-mana lain. Arti Al-Quran, arti-arti ayat Quran itu dibaginya arti yang lain. Dan juga hadis-hadis Nabi. Kalau bertentangan dengan akal mereka ya, dia adalah cara-cara dia nak memutablikkan ayat-ayat Quran dan juga hadis Nabi SAW kalau bertentangan dengan akal mereka. Ulama-ulama Ahlus Sunnah berpendapat bahawa akal manusia itu tidak tetap. Satu kali suatu hal dikatakan baik, tetapi tahun di muka, tahun yang akan satu lagi hal itu dikatakan buruk. Ya tak? Ada yang kita anggap buruk tapi lama-lama dah jadi baik. Contohnya orang lelaki berambut panjang. Masa dulu kita tengok orang lelaki kalau rambut panjang, Allah, benar rasanya. Gaji benar rasanya. Tapi hari ada tak orang lelaki rambut panjang? Ada ke tak? Ada tak orang tua yang rambut panjang? Udah tua bangkit, panjang lagi rambutnya. Tak ada apa-apa dah. Itu nilaian akal. Dia tak ada rasa ganjil lagi dah. Itu penilaian akal. Itu sebab fashion manusia ni berubah-ubah. Ada semasa fashionnya botak aja, ada semasa rambut pendek. Cara apache namanya, macam apache, ada tengah-tengah tu ada rambut, kiri kanan botak. Itu namanya apache. Elok belaka. Ikut zaman itu dia berubah-ubah. Pasal fashion ni ikut akal manusia. Tapi apa kata Allah? Ikut apa yang Allah suruh ya. Itu namanya amal soleh. Wa amilus solihat. Amal soleh itu apa yang Allah suruh, ikut cara Islam. Baru namanya amal soleh ya. Tapi kalau ikut akal macam-macam maknanya. Tak ada panduan langsung. Baik, ulama Ahlus Sunnah berpendapat bahawa akal manusia itu tidak tetap. Satu kali suatu hal dikatakan baik, tetapi pada tahun di muka, pada muka 13 tahun depan itu, lepas itu
hal itu dia juga dikatakan buruk. Ada yang katakan baik, ada yang katakan buruk. Dan pula akal itu berbeza-beza. Akal orang primitif lebih rendah darjatnya dari akal orang-orang yang telah mempunyai kecerdasan. Orang yang dah maju berbeza pendapat dengan orang primitif. Primitif apa? Orang yang mundur. Orang dalam hutan, tak ada kemajuan. Itu primitif namanya. Kuno. Cakap Melayu yang kuno. Primitif cakap orang putih. Jadi beza. Yang orang kuno lain pendapatnya, lain darjatnya. Orang maju lain darjatnya, ya. Macam sekarang ni lah, orang primitif dalam hutan tu mana tahu pakai handphone dalam hutan tu. Tapi kerja dalam bandar maju dah. Semua orang ada handphone. Kalau orang ni tak ada handphone, mana dia tu ketinggalan sangat-sangat katanya. Macam saya buat ni. Ada video ni, boleh nampak ni tu kan. Orang primitif tahu ke dia video ni? Mesti ada panggung wayang, ada apa layar besar baru dia tahu kan. Ini tak ada. Itu dia beza antara pendapat dulu dan pendapat kini, ya. Pendapat sekarang, ya. Itu primitif yang dulu-dulu, yang kuno. Sekarang ni dah maju. Kemudian kadang-kadang akal orang sekarang zaman atom. Sekarang ni bukan atom dah. Zaman apa? Zaman nuklear. Lebih tinggi dari akal orang-orang dahulu. Tetapi kadang-kadang terjadi juga bahawa akal orang sekarang turun sampai ke darjat akal haiwan. Dibanding dengan akal orang-orang dahulu. Manusia ni sebaik-baik kejadian, tapi kadang-kadang dia lebih rendah daripada binatang, ya. Walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim summa radadnahu asfala safilin. Ya. Ada manusia itu adalah sebaik-baik kejadian, tapi mereka boleh jadi turun ke darjat yang paling rendah, ya. Asfala safilin. Jadi turun yang rendah darjat manusia hari ini, ya. Sudah kembali pada zaman dulu. Ya. Sekarang ni kita ada berpakaian, tapi ada tak yang nak kembali kepada zaman dulu? Tak nak berpakaian ada? Ada. Di barat tu ada tempat-tempatnya. Yang tidak ada berpakaian tau. Ada kawasannya. Dipanggil nudist colony. Ada sebut dalam sini. Ada kata rasanya, ya. Nudist colony itu kawasan yang tak berpakaian. Sampai satu tempat tu buka kain baju semua dah. Bogel ke sana kemari semua, lelaki perempuan sekali. Di negara barat tu. Di mana? Di Switzerland, di Sweden, di Denmark, di Holland, dan sebagainya. Itu negara-negara yang sudah dikatakan maju, tapi tak berpakaian, kembali kepada zaman batu, dan sebagainya. Itu dah. Itu nilai manusia kalau ikut akal, ya. Kemudian pada suatu masa di zaman primitif, zaman dulu-dulu, bahawa bertelanjang atau separuh telanjang bagi wanita dianggap hal yang tidak apa-apa zaman itu. Ya tak? Zaman sebelum kita kenal pakaian tu, ada tak wanita atasnya tak ada baju, ada tak? Zaman itu, ya. Tak ada baju. Tak ada apa-apa zaman itu. Ya, kaum-kaum asli zaman-zaman itu mana ada baju? Ya. Jadi tak ada apa-apa. Itu satu zaman dulu bahawa bertelanjang atau separuh telanjang bagi wanita dianggap hal yang tidak apa-apa. Boleh saja. Kemudian tiba zamannya akal manusia menjadi naik, tinggi lagi. Sehingga ditetapkan bersama bahawa telanjang atau separuh telanjang itu buruk. Bukan buruk tu, buruk. Buruk dan melanggar kesopanan. Kemudian tiba lagi zaman sekarang bahawa telanjang atau separuh telanjang itu adalah lumrah, dah biasa aja, ya. Macam saya kata tadi, dalam satu tempat yang nudist colony itu telanjang je berjalan sana kemari. Tak ada berpakaian. Tak boleh pakai pun. Kalau masuk kawasan itu jangan pakai apa-apa. Itu di negara barat, ya. Dah lumrah. Lumrah tu ni biasa. Sebagai yang kita lihat di negara-negara Eropah. Sekarang ni bukan Eropah saja, di Asia pun ada dah, yang telah maju dan moden. Orang Eropah sekarang pada abad atom ni sama akalnya dengan orang Afrika kuno. Zaman dulu Afrika dulu. Tak ada baju, tak ada apa, ya. Serupa je. Yang hidup di rimba raya Afrika, di negeri Tarzan. Tarzan tu ada pakaian. Tarzan tu ada pakai kot. Ada gambut jaket.
Apa pakai tazan? Kita pernah nak cerita tazan ke mana? Pakai apa? Pakai cawat je ke sana kemari. Udah jadi macam tu. Itu zaman tazan ya. Itu tazan di apa? Tazan di Ape Man. Kata orang gajah macam Tazan di Ape Man. Sebenarnya Tazan di Ape Man. Tazan tu orang Ape tu apa buruk ya. Tapi orang gajah baca Tazan di Ape Man kata ya. Siapa tu? Di negeri Tazan dulu, yakni sama-sama menganggap baik telanjang itu tak ada apa-apa, atas separuh telanjang bagi wanita sebagai banyak yang terlihat di pantai-pantai permandian di Eropah ya, pantai-pantai tu panjang, wanita-wanita tak berpakaian apa-apa, kalau pakai cawat aja ya. Akal orang berjendeka pada abad terakhir menetapkan bahawa Tuhan tidak ada. Itu lagi teruk. Pada abad akhir, Tuhan mana ada? Ya? Orang komunis kata begitu, orang free thinker kata begitu, orang ateis kata begitu. Ya? Tuhan tak ada. Kerana itu menurut faham Ahlus Sunnah wal Jamaah, akal tidak bisa dipakai untuk menentukan dan menetapkan buruk baik sesuatu. Bukan kerana akal ya. Dia tak ada hak untuk menetapkannya. Yang boleh jadi hak hanya agama Islam ya. Quran dan hadis saja yang tahu. Yang dapat dipakai ialah firman Tuhan dan sabda Nabi. Dalam syariat Islam bahawa barang sesuatu pada mulanya boleh dikerjakan, tetapi ada syariat yang melarang, maka sesuatu itu menjadi buruk, tak boleh dikerjakan lagi. Artinya dalam Islam apa? Sesuatu itu semua harus, kecuali ada nas mengatakan haram. Asalnya harus. Apa saja dalam Islam itu asalnya harus. Bila ada nas melarang, baru dia jadi haram ya. Umpamanya minum khamar. Khamar itu apa? Arak. Itu minum khamar. Di sini tidak yang tua. Tapi yang kita faham arak ya, arak itu haram. Mulanya boleh saja zaman itu, zaman sebelum diharamkan arak itu boleh aja sahabat-sahabat belum mayang minum kong ya. Apa itu dah sampai tentu ada mayangnya. Baca qul ya ayyuhal kafirun, qul ya ayyuhal kafirun a'budu ma ta'budun. La tu dah hilang. Ya. Baru turun ayat mengatakan jangan kamu minum arak ketika kamu nak semayang. Dah lupa saya ayatnya. Jangan kamu hampir la taqrabus solat wa antum sukara. Jangan kamu hampir dengan sembahyang kalau kamu dalam keadaan mabuk. Kalau kamu mabuk jangan sembahyang. Ya. Jadi sahabat-sahabat bila turun ayat itu dekat nak sembahyang tak ada mabuk, tak ada minum dah. La taqrabus solat wa antum sukara. Jangan kamu hampir dengan sembahyang kalau kamu dalam keadaan mabuk. Jadi sahabat sebelum itu belum mayang minum dulu, kong mabuk. Mabuk ni bukan sikit-sikit, bukan minum segelas apa ni, setangki minum tu. Begitu dah mula. Qul ya ayyuhal kafirun a'budu ma ta'budun. Wahai orang kafir, aku nak nyembah apa yang kamu sembah. Ya. Allah dengar tak dia cakap itu? Dengar. Lalu turun ayat. Ya. Jangan kamu hampir dengan sembahyang kalau kamu dalam keadaan mabuk. Lama-lama sahabat-sahabat nak sembahyang tak ada mabuk, nak sembahyang tak ada mabuk, dah tak ada lagi berlaku apa itu. Apa itu baru turun ayat yang mengharamkan sebenarnya arak dan judi ya. Ya ayyuhallazina amanu apa? Innamal khamru wal maisir. Sesungguhnya arak dan judi itu apa? Innamal khamru wal maisir apa? Ada lupa saya aja. Innamal khamru wal maisir. Sesungguhnya arak dan judi itu adalah perbuatan min amali syaitan, amalan dari syaitan. Fajtanibu, jangan jauhilah kamu daripada arak dan jauhilah kamu daripada berjudi. Min amali syaitan fajtanibu. Maka jauhlah kamu daripadanya ya. Itu dia. Jadi sudah diharamkan sama sekali arak tu. Kerana sahabat-sahabat dah tak ada rasa apa-apa. Dia gradual, artinya beransur-ansur. Bukan terus menerap gitu aja dah ya. Itu dia. Dia di antaranya minum khamar ataupun tuak mulanya boleh saja, tetapi kemudian dilarang oleh Tuhan kerana
merosakkan akal. Maka minum khamar itu menjadi haram hukumnya. Jual beli yang berjudi dan berjudi mulanya boleh saja, kerana sama-sama usaha untuk mencari wang. Tetapi kemudian judi dilarang oleh syariat dan jual beli dihalalkan, bahkan dianjurkan. Maka judi menjadi buruk dan haram hukumnya, sedangkan jual beli menjadi baik dan harus hukumnya. Tuhan telah berfirman, "Wa ma kunna mu'azzibina hatta nab'asa rasula." Surah Isra ya. Dan kami, kata Tuhan, tidak akan menghukum seseorang kecuali sesudah kami kirim rasul-rasul terlebih dahulu. Hukum itu datang dari rasul. Bila rasul kata haram, boleh jadi haram ya. Ayat-ayat ini ialah bahawa orang tidak akan dihukum kerana mengerjakan sesuatu kecuali kalau hal itu sudah dilarang oleh rasul yang membawa hukum Tuhan. Bila rasul larang, jangan buat. Wa ma nahakum anhu fantahu, kata Allah ngabur itu ya. Apa yang dilarang bagi kamu oleh rasul kamu, maka hendaklah kamu tinggalkan. Apa yang disuruh buat. Wa ma atakumur rasul fahuzuh wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang diperintah oleh rasul hendaklah kamu ikut, dan apa yang dilarang oleh rasul untuk kamu jangan kamu lakukan. Itu dalam fahaman kita ni. Kita ikut sunnah, ikut nas Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Arti ayat tadi apa dia? Ialah bahawa seorang tidak akan dihukum kerana mengerjakan sesuatu kecuali kalau hal itu sudah dilarang oleh rasul yang membawa hukum Tuhan. Di dalam hukum pidana yang berlaku di Indonesia, ada suatu prinsip yang sama dengan iktiqad kaum Ahlussunnah wal Jamaah, iaitu bahawa setiap orang tidak boleh dianggap bersalah kecuali kalau ia melanggar hukum-hukum yang tertulis dalam undang-undang. Itu dalam apa? Hukum pidana. Hukum pidana itu hukum kemasyarakatan. Benda itu tak boleh dihukum kecuali ada undang-undang yang bertulis mengatakan dia itu haram. Itu Indonesia. Kita Malaysia pun begitu juga. Kalau ada seorang atau golongan yang mengatakan ketika membahas satu soal agama bahawa hal itu tak masuk akal, riba tak masuk akal, mana boleh haram? Kalau ada orang kata begitu ya. Tak masuk akal, bahawa hal itu tidak mungkin jadi dan lain-lain segalanya, maka orang itu mengarut, menganut faham Mu'tazilah itu. Bukan mengarut tu, menganut faham Mu'tazilah, mengarut itu. Yang sesat. Tetapi kalau ada orang mengatakan bahawa hal itu terlarang, bahawa hal itu tidak boleh dibuat kerana Tuhan dan Rasul melarangnya, maka orang itu menganut faham Ahlussunnah wal Jamaah. Itu je ukurannya. Kalau kita ikut akal je tu, itu mana Mu'tazilah tu. Kalau dia ikut Quran dan hadis, itu fahaman apa? Ahlussunnah wal Jamaah. Hal ini dapat menjawab pertanyaan orang yang selalu bertanya, apakah perbezaan antara Mu'tazilah dan Ahlussunnah wal Jamaah? Ketika sampai menulis ini, siapa saya ni? Sirajuddin Abbas, pengarang ni. Saya pengarang buku ini teringat suatu pendapat dari seorang guru besar pada salah satu universitas di Indonesia yang biasa mengajarkan agama Islam di dalam kuliahnya, bahawa Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan roh dan tubuh tidak masuk akal. Dia profesor tu, dia katakan Nabi Muhammad tu dengan tubuh dan rohnya tak masuk akal. Mana boleh tubuh pergi ke langit sejam semalam dah tu, dia turun balik. Tak masuk akal. Artinya dia selaras dengan fahaman siapa tu? Fahaman Mu'tazilah ya. Pendapatnya itu ditulis dalam satu buku kecil karangannya. Rupanya orang ini penganut faham Mu'tazilah. Profesor ni rupanya orang Mu'tazilah. Baik juga ditegaskan sekali lagi bahawa ada dua buah kitab tafsir Quran. Yang satu sama lainnya bertentangan. Bertentangan begitu rupa serta penafsirannya. Bertentangan begitu rupa. Begitu rupa cara penafsirannya. Bertentangan tafsirnya lain-lain. Yang pertama tafsir Al-Kashaf. Al-Kashaf.
karangan Zamakhsyari ya. Zamakhsyari meninggal tahun 538 Hijrah. Imam kaum Mu'tazilah rupanya yang banyak sekali menafsirkan Quran menurut akalnya. Sesuai dengan mazhabnya iaitu Mu'tazilah ya, tanpa mempedulikan hadis-hadis dan yang mentafsirkan ayat-ayat itu. Yang kedua tafsir At-Tabari. Tabari ini betul ya? Masyhur. At-Tabari karangan Ibnu Jurair meninggal 319 Hijrah. Imam kaum Ahlussunnah wal Jamaah. Itu betul ya? Dia ikut Ahlussunnah wal Jamaah. Yang menafsirkan Quran menurut asar. Asar itu artinya perkataan sahabat-sahabat. Yang namanya asar. Dan menurut hadis-hadis Nabi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dua dia tadi mula Al-Kashaf. Yang kedua Al-Tabari. At-Tabari ya. Akan tetapi baik ditegaskan di sini sekali lagi bahawa kaum Ahlus Sunnah bukan membuang akal. Bukan tak boleh ikut akal. Akal itu digunakan untuk menjalankan hukum Allah, itu aja. Jangan gunakan akal itu untuk menentukan hukum Allah itu baik ke tak baik ke betul ke tak betul, tak ada. Itu jangan gunakan akal itu ya. Akal itu penting. Nak semayang kena akal. Kalau tak ada berakal macam mana nak semayang? Fatihah tak ingat macam mana semayang? Nak ada akal ya. Akal dipakai juga tetapi hanya untuk meneliti, bukan untuk mengadakan hukum, bukan untuk mengubah hukum, tak boleh ya. Dalam Al-Quran banyak sekali ayat-ayat yang menyuruh kita memakai akal itu. Dan apa lagi? Banyak sekali ayat-ayat dalam Quran yang apa? Yang diakhiri dengan ada anjuran afala ta'qilun. Tidakkah kamu berfikir tentang itu? Kamu tak boleh fikir okey ya. Banyak ayat dia. Afala ta'qilun, afala ta'qilun, afala tatazakkarun dan sebagainya. Ayat ini tersebut dalam surah Al-Baqarah ayat 44, ayat 76, surah Al-Imran ayat 65, surah Al-An'am ayat 32, surah Al-A'raf ayat 169, surah Yunus 16, surah Hud ayat 51, surah Yusuf 109, surah Anbiya 10 dan 67, surah Al-Mu'minun ayat 80, surah Al-Qasas ayat 60, cukup banyak itu. Dan surah As-Saffat 178. Banyak benar afala ta'qilun, afala ta'qilun, afala ta'qilun ya. Allah cabar manusia, kamu tak boleh fikir kan? Tak boleh ikut akal kan ya? Oleh kerana itu kaum Ahlus Sunnah biasa juga mengemukakan dalil-dalil. Ahlus Sunnah ada dalil juga ya. Ini dalil lah, dalil. Bukan saja menurut akal, menurut nakal. Nakal tu artinya ikut Quran dan hadis. Nakal tu apa ni? Petikan Quran dan petikan apa? Bukan nakal tu jahat ya. Nakal. Nakal tu artinya congkiran daripada Quran dan hadis. Ada namanya nakal. Ya. Bukan saja menurut nakal Quran dan hadis, tetapi juga menurut akal. Sekadar alat peneliti dan alat penguatkan dalil. Akal itu untuk menguatkan dalil itu. Bukan untuk menetapkan hukum. Kemudian itu yang pertama ya. Perbezaan antara fahaman Mu'tazilah dengan fahaman Ahlussunnah wal Jamaah. Yang kedua, Tuhan Allah tidak punya sifat. Itu akan datang kita baca insya-Allah ya. Tuhan Allah tu tak ada sifat. Padahal kita Ahlussunnah wal Jamaah kita tahu Allah tu Maha mendengar, Maha melihat, Maha mengetahui, Maha berkuasa. Itu sifat Allah ya. Tapi yang Mu'tazilah kata Tuhan tak ada sifat. Itu minggu depan kita baca insya-Allah ya. Alright, sekian dulu pembacaan kita pada pagi ini. Minta maaf dia ya. Kuat suaranya. Kenapa tak mau berkuat? Supaya tak ada ngangguk je depan ustaz. Kalau tidak tampil yang ngangguk. Ya. Jadi kuat benar suaranya. Bukan dengkin dah ya. Cuma suara kuat saja ya. Bukan perempuan pekak. Saya tahu perempuan tak ada pekak. Tapi kalau slow aja, kalau tak slow boleh saya slow kan apa aja. Maka Ahlussunnah wal Jamaah ni boleh. Tapi ada yang menengkau. Dalam itu bukan nak menengkau dia juga. Alright, sekian dulu. Ada apa-apa bangkangan? Tak ada bangkangan. Mana setuju saja? Memang kita setuju pun kerana kita pahaman kita Ahlussunnah wal Jamaah. Kita bukan Syiah, bukan Mu'tazilah, bukan Khawarij dan sebagainya. Jadi kita setuju semua ya. Yang kedua, siapa ada soalan?
Ada masalah? Tak ada ya? Kalau tak ada maknanya apa dia nak diumumkan? Untuk ada kursus yang dalam itu, Ustaz punya pun ada ni kursus pengurusan jenazah. Kursus penyelenggaraan jenazah. Anjuran Surau Amaliyah Taman Sentosa Kampar pada 25 bulan 6 esok. Hari 24 ya. Hari Sabtu. Masanya 8.45 pagi sampai 9. Kemudian ceramah berkaitan dengan pengurusan jenazah itu oleh siapa? Puan Sarinah binti Cik Mat. Tajuknya pengurusan jenazah untuk muslimat ya, untuk muslimat. Jadi semua dijemput hadir. Pukul 9 esok ada apa? Pendaftaran. Ada mamam pagi. Minum paginya 10.15. Jadi datang Taman Sosial. Tahu Taman Sosial? Sana ya, Taman Sosial. Sama-sama. Alhamdulillah. Jadi datang esok kalau tak ada apa urusan lah, kalau tak ada apa program. Tapi kalau ada program di sinilah ya. Esok ada ngaji tak? Tak ada mengaji. Tak ada mengaji, datang ke sana esok ya. Alright. Tak ada soalan lagi? Tak ada permintaan lagi? Tak ada ya? Okey, sekian dulu aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma antal ladzi 'allamta fa'allamta wa antal ladzi fatahta falamta falakal hamdu kama akramta wa